Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita lagi pada pagi ini 22 Zulhijjah 1434, 27 Oktober Ahad 2013, untuk meneruskan kajian dan perbincangan kita berkenaan dengan usulul fiqh. Dan kita telah pun sampai kepada perbincangan berkenaan dengan an-nahi, iaitu larangan. Lebih khusus lagi, kita telah sampai ke muka surat yang ke-23. Terakhir sekali perbincangan kita ialah berkenaan dengan petunjuk an-nahi yang asalnya ialah haram. Sekiranya ada larangan, ada nahyun, ada larangan, maka hukum yang keluar ialah haram. Dan sekiranya ada nahyun, hukum yang keluar juga ialah fasad dan rosaknya perkara yang dilarang itu. Ya, perkara yang haram itu akan menjadi rosak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Okay. Kemudian kita juga telah bincangkan, antara yang terakhir kita bincangkan ialah berkenaan dengan larangan yang bersangkut dengan zat ataupun syarat sesuatu perkara yang dilarang. Begitu juga larangan yang bersangkut dengan perkara yang luar, yang tidak ada kaitan dengan zat ataupun objek sesuatu larangan, dan tidak ada kaitan dengan syarat sesuatu perkara yang dilarang. Dengan itu kita akan teruskan pagi ini dengan hukum ataupun tuntutan an-nahi boleh berubah daripada haram menjadi perkara-perkara berikut. Pertama ialah al-karahah, makruh. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Rawahu Muslim. Janganlah seseorang daripada kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya semasa buang air kecil. Okey. Di mana jumhur al-ulama mengatakan bahawa hukum di sini bukanlah haram tetapi makruh. Kenapa diturunkan daripada haram kepada makruh sedangkan ada larangan? Okey, sedangkan ada larangan. Kita dapati di sana, walaupun tak dinyatakan di sini, tapi hujahnya begitulah. Di sana terdapat satu hadis lain. Nabi SAW ditanya tentang memegang kemaluan, dan Rasulullah SAW telah menyatakan, innama huwa bid'atum minka, sesungguhnya kemaluan itu adalah salah satu daripada anggota badan kamu. Jadi semacam tambahannya ialah seperti mana pegang telinga, maka hukumnya samalah dengan pegang kemaluan. Okey. Cuma bila ada hadis ini cara kita nak menjamakkan ataupun mengumpulkan antara dua hadis yang nampak seperti bertelagah ataupun kontradik kan. Okay, yang satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Caranya ialah dengan melihat hukum. Okay, itu antaranya lah, antara caranya. Jadi jumhur mengatakan kalau pegang hukumnya makruh kerana ada hadis yang membenarkan. Jadi bila ada hadis yang melarang, asalnya haram, kemudian ada yang membenarkan, turun kepada makruh. Okay, so itu caranya. Itu salah satu daripada cara kita nak fahamkan bagaimana ada larangan tapi ulama masih lagi mengatakan hukumnya bukannya haram tetapi makruh kerana ada dalil lain yang membenarkan. Okey.
Dan hikmah larangan ialah menjaga kesucian tangan kanan. Dan ini kita boleh lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayamuna fi amrihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan tangan kanan dalam urusan seharian. Okey. Dan kalau kita perhatikan juga, urusan seharian yang dimaksudkan di sini ialah urusan urusan yang biasa dan bukannya urusan yang bersangkutan dengan kekotoran. Okay, maksudnya kalau yang bersangkutan dengan kekotoran seperti masuk tandas, maka akan didahulukan tangan kaki kiri. Bila kaki kiri, tangan kanan lah kan. Okay. Tak, maksudnya yang pentingnya masuk tu kaki kiri lah. Okay, bila keluar pula, keluar dengan tangan dengan kaki kanan juga. Kalau kita perhatikan pula masjid, okay, masjid adalah tempat yang suci. Jadi Nabi masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Okay, seolah-olah memberi gambaran yang kalau kita perhatikan, kita cuba bandingkan dengan tandas, maka masjid ini tempat yang suci, masuk kanan, keluar kiri, seolah-olah bila keluar tu berhati-hati. Kan, maknanya kita masuk dalam satu alam yang penuh dengan apa? Najis ataupun dengan kotoran lah. Kadang-kadang kotoran tu bukan sahaja kotoran fizikal, tetapi kotoran kerohanian, okey, spiritual. Ini yang masalah sikit. Kotoran spiritual ni banyak orang tak nampak. Betul tak? Kalau keluar nampak tai kucing, jelas lah, senang lah. Tapi kalau keluar nampak apa? Nampak ataupun jumpa dengan ribah, dengan mengumpat. Tai kucing tu rasa geli, tapi mengumpat rasa syok kan. Itu masalah. Masalah kita ni. Jadi hadis yang membicarakan tentang, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang membicarakan tentang Nabi suka kalau nak sikat pun mulakan dengan bahagian kanan. Okay, kalau makan guna tangan kanan, kalau memberi pun guna tangan kanan dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan afdalnya untuk ataupun hikmahnya untuk menjaga kesucian bahagian kanan. Okey. Kemudian, okey, baik. Yang kedua ialah al-irsyad ataupun tunjuk ajar. Kadang-kadang larangan itu datang, tujuannya ialah untuk tunjuk ajar. La tada'anna fi duburi kulli salatin la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap penghujung salat jangan lupa untuk menyebut, ya Allah, bantulah aku supaya menyebutmu, mengingatimu, mensyukurimu dan memperbaiki ibadatku kepadamu. Okey. Jadi ini semua merupakan satu hadis ini bentuknya bentuk larangan, la tada'anna, jangan tinggalkan. Jadi adakah ini satu membawa hukum haram? Jawapan dia tidak, kerana ini dikira sebagai, dari sudut uslub bahasa Arab ini dikira sebagai irsyad, sebagai garis panduan ataupun memberi tunjuk ajar. Okey, difahami, kadang-kadang boleh difahami daripada kata-kata, daripada uslub, kan, cara kita bercakap. Okay? Macam kalau kamu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kerana mengikut hadis lain, kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Jadi buatlah apa yang kamu nak buat bukanlah satu perintah wajib, tapi ini adalah satu amaran. Okey, berdasarkan kepada uslub bahasa Arab dan uslub bahasa-bahasa lain juga, kan? Okey. Kemudian individu-individu yang diperintah dan dilarang. Orang yang ditujukan perintah dan larangan agama kepadanya ialah orang mukallaf. Mukallaf ialah yang dipertanggungjawabkan ataupun yang bertanggungjawab untuk melaksanakan amalan Islam. Okey, jadi perbincangan kita tentang perintah dan larangan adalah untuk orang mukallaf. Siapa yang tak mukallaf, dia tak kena. Okey, mukallaf pula ialah yang baligh dan berakal. Baligh dan aqil. Okey. Kadang-kadang dalam bahasa kita bila diterjemahkan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa kita, yang qaf jadi kaf. Qaf jadi kaf. Okey. Kadang-kadang tak ada masalah lah. Berakal dan berakal tak adalah masalah sangat. Tapi kalau qalbu dengan kalbu jadi masalah besar. Qalbu ialah jantung ataupun hati. Okey. Manakala kalbu adalah
anjing. Jadi susahlah sikit kan. Kita nak tackle seorang apa dia? Apa dia? Wanita Arab ni kata ana kalbuka, letih kan. Aku adalah anjingmu. Jadi dia faham kat situ bahawa dia akan jadi ketua nanti dalam keluarga kan. Okey. Dengan perkataan baligh, bila kita sebut mukallaf itu ialah al-baligh al-aqil. Dengan perkataan baligh itu, yang tidak termasuk, yang dikeluarkan daripada perkataan baligh ialah budak kecil, di mana dia tidak dipertanggungjawabkan sesuatu perintah atau larangan seperti mana orang baligh. Okey. Budak kecil ni apa definisi dia? Baligh yang belum baligh ni, apa definisi dia ataupun huraian dia? Ataupun apakah tanda-tanda baligh? Mumayyiz. Okey. Baligh itu ialah yang macam mana? Baligh itu yang mumayyiz. Macam tu. Baligh ialah yang mumayyiz. Ada 3 ataupun 4 tanda untuk seseorang anak itu menjadi baligh. Pertama ialah mimpi. Okey. Mimpi tak payah sebut mimpi apa, memang faham kan? Okay, mimpi. Okey. Tapi bila nak cerita pada anak tu kena cakap lah. Bila anak tu dah sampai dekat-dekat umur baligh, kena cerita kat dia. Okey, yang kedua ialah mulanya keluar bulu di tempat-tempat yang tertentu. Okey, ketiak dan dekat kemaluan. Okey, yang ketiga ialah umur 15 tahun. Yang keempat ialah keluar darah haid. 4 benda ni sudah tentu yang keempat tu untuk perempuan sahaja. 4 benda ni tak tentu mana keluar dulu. Tapi yang pastinya kalau 3 tu tak ada, mana 1, 3, 1, 2 dan 4 tak ada, hanya ada yang berapa tadi, yang ketiga, iaitu umur 15 tahun, maka walaupun 15 tahun tu dia tak ada apa-apa lagi tanda yang lain tu, tak ada mimpi, tak ada apa semua, dia tetap dah dikira sebagai baligh. Okey? Faham ya? Dan bila dah baligh tu, khususnya bila dah sesiapa anak-anak yang dah sampai ke tahap baligh, perlulah diberitahu bahawa sekiranya dia mimpi dengan mimpi yang tertentu itu, maka dia perlu mandi junub. Okey, mandi hadas besar. Okey. So mana mandi hadas besar ni yang paling utama ialah niat. Kemudian kalau ikut cara Nabi SAW, bersihkan dahulu 2 kemaluan, kemudian basuhkan tangan. Okey, kemudian ambil air sembahyang, kecuali kaki, kemudian basuh daripada kepala sampai ke kaki. Habis yang tu, keluar boleh sembahyang. Tak payah ambil sembahyang lagi dah. Tapi perbincangan kat sini ialah kalau tengah mandi tu dia sentuh kemaluan dia. Dia sentuh kemaluan dia, balik kepada perbincangan di atas bahawa adakah batal ataupun tidak? Okey, batal ke tidak? Sebahagian ulama kata batal, sebahagian ulama kata tidak batal. Jadi tapi kita akan beritahu pada dia, kalau dah basuh awal-awal, kenapa nak rewash, ataupun kenapa nak ulang basuh lagi? Tak payah ulang basuh, mazir kan. Jadi kalau dah basuh awal-awal tu, tak payah lagi basuh dah, teruskan dengan yang lain sahaja. Okey. Jadi itu adalah memang susah nak buat kan. Kita ya betul kan. Biasanya kita dah mandi, lepas tu nak sembahyang, ambil sembahyang lagi kan. Tapi kalau ikut hadis Nabi tu, dia tak jadi macam tu. Dia dah basuh dah awal kemaluan. Okey, kemudian mulakan air sembahyang. Okey, kemudian niat dia adalah niat untuk mandi janabah. Kemudian selesaikan yang bahagian anggota yang lain. Kalau basuh tangan, basuh yang kanan dulu, kemudian barulah basuh yang kiri. Kalau basuh badan, kanan dulu, barulah kiri. Kaki, kanan dulu, kiri, dan selesai. Lepas tu bila jurus basuh kaki, keluar tu dah lap-lap, boleh terus sembahyang. Tak payah solat, tak payah lagi nak apa? Nak ambil wuduk semula, tak payah. Okey. Memang susah nak buat bagi siapa yang tak biasa buat, tapi cubalah. Kita dapat ilmu baru, bila dapat ilmu baru je kita cuba. Jangan bila dapat ilmu baru, ilmu ni tak betul ni, tak. Kalau ada hadisnya apa semua, kita cuba yang itu. Okey. Jadi perlu diberitahu. Kalau kita tak mampu, kalau mak bapak tak mampu nak beritahu pada anak, maka hantarlah anak itu kepada ustaz ataupun ustazah untuk jelaskan. Kadang-kadang kita dengan anak kita segan nak cakap kan. Segan nak cakap. Bila sebut mimpi pula, mimpi sekian-sekian. Nanti dia kata, kan, mimpi apa tu?
Saya tak nak cerita lah, tapi takut bila kita cerita yang tu nanti dia kata, oh, mimpi tu yang dapat anak tu, contohlah kan. Masalah nanti tanya, habis mak dengan bapak macam tu lah. Tak, kita kata tak, saya tak mampu. Bagi pada seorang ustaz tu jelaskan semua sekali, selesai. Ataupun jelaskan pada ustazah yang akan jelaskan. Tapi kena beritahu. Ini termasuk dalam masalah fardu ain. Okey. Akan tetapi budak kecil tetap diperintah melakukan ibadah selepas tamyiz, mumayyiz, dapat membezakan yang betul dengan yang tidak betul. Itu namanya mumayyiz. Kan, dia dapat bezakan panas dengan sejuk, baik dengan buruk. Maka namanya ialah mumayyiz. Adakah semua yang mumayyiz itu baligh? Tak. Adakah semua yang baligh itu mumayyiz? Ya. Betul? Betul kecuali kalau dia tu jenis safih ataupun dia jenis yang istimewa. Okey, itu cerita lain lah. Okey. Apa saya nak cerita tadi? Okey. Umur tamyiz, umur mumayyiz ni bila? Berapa tahun? Berapa tahun? Sebagaimana mimpi itu datang berbeza umur daripada seorang individu ke seorang individu yang lain, begitu juga dengan umur tamyiz. Ada orang yang dia mula beza umur 7, ada yang 5, ada yang awal lagi. Okey, dia dah mula dapat membezakan antara betul salah, dapat mula faham. Okey. Perbincangan ni merujuk pada satu hadis kan, Nabi SAW, seorang sahabat yang kecil, diceritakan dahulu dia ingat yang Nabi semburkan air dari mulut Nabi ke muka dia semasa umur dia 3 tahun. Jadi di situ dia dah mula ingat dah. Semumayyiz dia pada umur tu. Okay? So dia kadang-kadang orang tu berbeza. Siapa ingat sekarang ni apa dia buat masa umur dia 2 tahun? Siapa ingat? Maknanya masa tu dia tak mumayyiz lagi lah. Kan, nampak tak? So bila kita mula ingat, tak ingat 10 tahun pun tak ingat, berat tu. Kan? Jadi itu maknanya lupa, bukannya tak, nampak tak? Tapi maknanya dia rasa-rasa dia dah mula faham dunia ni masa umur dia berapa tahun? Biasa 3, 4, 5, kadang-kadang 6 kan. Okey. So itu bila budak tu dah sampai ke tahap mumayyiz, dia wajar diberikan latihan. Okay, latihan untuk solat, latihan untuk buat baik, cakap baik dan sebagainya. Okey. Supaya bila sampai balik nanti senang dia nak melaksanakan perkara yang wajib ke atasnya. Sebab itu datangnya hadis Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kamu untuk melaksanakan solat semasa umur mereka 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Okey, dan pukullah mereka untuk laksanakan solat semasa umur mereka 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan bezakan tempat tidur mereka. Tempat tidur lelaki dengan perempuan diasingkan. Okey? Maknanya maksudnya dah ada benda yang khusus untuk lelaki, khusus untuk perempuan. Ditarbiahkan lelaki dengan tarbiah lelaki, anak perempuan dengan tarbiah perempuan. Okay, jangan bila beli apa? Bila beli kopiah, beli untuk semua sekali. Yang lelaki dengan perempuan dapat semua kan. Nak adil contohnya kan. Bila nak beli niqab pula, lelaki perempuan pun dapat semua. Tudung dapat semua belaka. Tudung lapis baru tu, semua-semua dapat. Tak boleh kan. Yang ni dapat, yang tak dapat. Kalau dia pertikaikan, di situlah datangnya fungsi ataupun masa untuk tarbiyah. Tudung untuk Kak Ngah, bukan untuk Abang Long. Kalau dia pakai, marah dia. Okay, so itu cara kita, dan dengan itu kita akan dapat selesai daripada masalah-masalah LGBT lah, insya-Allah. Okey. Dengan perkataan berakal, aqil, terkeluarlah orang gila, di mana dia tidak dipertanggungjawabkan sesuatu perintah atau larangan. Orang gila pun dia tak perlu, kan? Dia tak perlu buat, dia tak perlu solat, dia tak perlu buat apa-apa ataupun meninggalkan larangan. Okey, maknanya kalau dia buat pun tak ada apa-apalah. Akan tetapi dia tetap dilarang daripada melakukan sesuatu perkara yang merupakan mudarat dan kefasadan terhadap orang lain. Sekiranya orang gila melaksanakan perkara yang diperintah, ianya tetap tidak sah kerana tidak wujud niat melakukannya. Okey? Dia tidak waras, dan ketidakwarasan tu menyebabkan dia tak ada niat.
okay, untuk melakukan sesuatu perkara. Dia mungkin buat dalam kadar ikut orang sahaja. Jadi yang penting kat sini ialah tengok ayat yang kedua tu. Akan tetapi dia tetap dilarang daripada melakukan sesuatu perkara yang merupakan mudarat dan kefasadan. Okey. Jenayah dan sebagainya dia perlu dilarang, diajar. Okey. Dia mungkin ada orang akan tanyalah, boleh ke orang gila ni ditarbiyah? Boleh nak didik orang gila, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Orang yang tidak waras boleh tak dididik? Boleh. Kalau binatang pun boleh dididik, kan, apatah lagi orang. Okay, macam mana pun tahap kewarasannya masih lagi boleh dididik. Kalau dididik dengan cara baik, kan, contohnya dia mungkin akal dia tak ada tapi perasaan dia masih ada lagi, saya rasalah, kan. Okey. Jadi waqi' ataupun fenomena alam ni menunjukkan yang orang gila pun masih lagi boleh diberi pendidikan. Okey, dia ajarnya buat yang ni tak ada masalah, saya rasa. Okey. Cuma kena bersabar jelah. Hukum ini tidak terlaksana ke atas kewajipan zakat dan hak-hak harta budak kecil atau orang gila. Ini kerana kewajipan perkara-perkara ini bergantung pada sebab-sebab tertentu untuk pensabitan hukumnya. Dalam hal ini, perkara yang diambil kira ialah sebab dan bukannya pembuatnya. Ini adalah satu pandangan di kalangan para ulama, bahawa kalau budak tu ada duit, kena tak zakat? Sebahagian ulama kata tak kena zakat. Okey. Kalau orang gila tu ada duit, kena tak zakat? Tak kena zakat. Okey. Tapi ada pandangan satu lagi mengatakan kena. Zakat tu satu benda yang walaupun dimiliki oleh seorang anak yang kecil, tak baligh lagi, dia tetap perlu dizakatkan oleh penjaganya. Okey, tak apa, benda-benda ini, benda yang khilaf ni, kita nak buat macam mana, serahkan kepada kalau pihak yang berkuasa. Okey. Kemudian at-taklif, ini satu perbincangan yang seterusnya yang penting juga. Kadang-kadang orang silap faham tentang perbincangan seterusnya ini. Taklif ataupun pertanggungjawaban, adakah khas untuk orang kafir, khas untuk orang Islam, atau merangkumi orang kafir? Bila solat, kan, siapa yang kena solat? Orang Islam ke orang kafir juga? Orang Islam kena solat, orang kafir kena solat tak? Seharusnya, sepatutnya. Orang Islam kena sembah Allah, orang kafir kena sembah Allah tak? Kena sembah Allah, tak kena? Okey, orang Islam kena bagi zakat, orang kafir kena bagi zakat tak? Tak. Okay, saya ulang balik semula. Orang Islam kena sembah Allah, orang kafir kena sembah Allah tak? Kena ke tak? Dia kafir, dia tak kena sembah Allah. Okey, kalau orang kafir tak kena sembah Allah, akhirat nanti adakah dia akan diazab kerana tak sembah Allah? Iya pula. Kan? Along tak payah buat kerja ni. Tapi bila sampai petang tu, kenapa Long tak buat kerja ni? Dah mak tadi kata tak payah buat. Mak kata tak payah buat, tapi bila Long tak buat, Long kena. Okey. Boleh nampak lah. Okey, baca kat sini. Pertanggungjawaban dalam perintah dan larangan merangkumi orang Islam dan orang kafir. Sebagaimana orang Islam perlu sembah Allah, maka orang kafir juga perlu sembah Allah. Okey, dan sembah itu ataupun ibadah ialah apa sahaja amalan dan ucapan yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara zahir dan juga secara batin. Itu adalah ibadah umum, termasuk solat, zakat dan sebagainya lah. Berbakti kepada ibu bapa apa semua. Semua itu adalah ibadah. Okey, dan ibadah yang paling besar adalah tauhid, mengesakan Allah, tak buat syirik, tak kufur. Okey. Jadi, kalau orang kafir mesti buat ibadat, artinya kalau dia tak buat ibadat, dia akan diazab. Okey, tengok surah At-Taubah ayat yang ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka
nafkah-nafkah mereka, melainkan kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Okay, kita nak jelaskan di sini, ataupun pengarang nak jelaskan di sini bahawa kalau mereka buat, takkan diterima. Okay, kerana syarat asasi tak ada lagi, iaitu Islam. Okay, bila masuk Islam, barulah yang lain tu akan dikira valid ataupun diterima lah. Tapi kalau selagi mana tak masuk Islam, amalan dia tidak akan diterima. Okay. Kemudian satu, ambil yang itu dulu, kemudian pergi yang seterusnya. Mereka tidak diwajibkan qada ataupun buat semula sekiranya mereka masuk Islam. Berdasarkan Al-Anfal 38, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, nescaya Allah akan mengampuni untuk mereka dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu arda, semasa nak masuk Islam, Nabi dah hulurkan tangan untuk bai'ah kan, untuk aku janji ataupun tak setia. Jadi Amr nak salam, tapi Amr tarik balik. Jadi Nabi mengatakan, kenapa wahai Amr? Kan, kata nak masuk Islam, so kena bagi bai'ah tu. Jadi dia kata satu syarat. Syaratnya ialah dosa-dosa silam aku, memerangi Islam dan sebagainya, aku nak syaratkan supaya diampunkan dulu, baru aku masuk Islam. Kalau tak, kan, maksud punyalah banyak dosa sebenarnya, masuk pun kena juga, baik tak payah, kan. Okay? Jadi Nabi mengatakan, tidakkah engkau mengetahui wahai Amr bahawa al-Islam yajubbu ma qablahu, ataupun yahdimu ma kana qablahu, menghapuskan apa yang sebelumnya, apa dosa yang dilakukan dalam semasa kafir, semasa seorang tu kafir, masuk Islam sahaja dia suci. Okey, sesuci siapa? Bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Okey, hadis ni ada kat sini depan ni. Kemudian nak tengok seterusnya. Okey. Tetapi sekiranya orang kafir mati dalam keadaan kufur, di sini mereka akan diberi balasan azab terhadap perkara yang mereka tinggalkan. Tengok ma salakakum fi saqar, Al-Muddathir 42 hingga 47. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar, neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Maknanya apa? Diazab kerana solat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Diazab kerana tidak nafkah. Okey? Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Okay, hari akhirat ditolak, tak beriman. Kemudian amalan-amalan yang dalam Islam, amalan ibadah pun tidak dilakukan oleh mereka. Lalu mereka diazab terhadap peninggalan amalan-amalan tersebut. Okay? Hingga datang kepada kami kematian. Jadi dengan itu kita boleh rumuskan, memang ada pandangan ulama mengatakan yang mereka tidak akan diazab. Tapi ayat-ayat yang ada ni jelas menunjukkan mereka diazab kerana perkara-perkara tersebut. Okay? Kerana kalau dia tak diazab untuk solat, solat itu adalah ibadah. Jadi adakah dia tak diazab kerana tidak beribadat? Cuma kita kena bezakan kat sini ialah adakah apa yang kita nak sebut tadi, kita kena jelaskan dari ibadat mereka akan diazab kerana tidak melakukan ibadah. Tetapi pada masa yang sama, kalau mereka lakukan, tidak akan diterima selagi mana tidak ada syarat yang asasi, iaitu asy-syahadah. Okey, kesaksian dua kalimah syahadah. Okey, ada yang tu barulah yang lain diterima. Tapi kalau tak ada yang tu, buat baik macam mana pun tidak akan diterima. Sebab tu saya pernahlah keluarkan satu soalan macam kuis jugalah, lebih kurang. Okey, antara orang kafir yang berbakti kepada manusia, okay, dengan orang Islam Muslim yang buat yang menzalimi manusia, siapakah yang lebih baik? Orang Islam. Adakah kerana anda orang Islam anda menjawab demikian? Ini bukan soalan saya, ini soalan orang kafir lah, kan? Bias. Cuba hurai sikit. Faham soalan saya?
Saya ulang balik kalau tak saya ulang. Cuba huraikan sikit. Kenapa orang kafir yang berbakti, kenapa dikira tidak baik berbanding dengan orang Muslim yang menzalimi? Takkan kerana dia Muslim je. Cuba hurai sikit. Syirik. Orang Islam bertauhid. Orang Islam bertauhid baik kepada Allah lagi, memenuhi hak Allah, tapi menzalimi orang. Di satu sisi dia berdosa. Dia berdosa. Dia tak ada kafir. Okey, yang kafir tadi dia berbakti kepada manusia. Di mata kita mana yang lebih baik? Orang tengok, kita hukum dengan zahir kan? Bukan kita tengok Islam yang mencuri, orang Islam yang mencuri dengan orang kafir yang memberi nafkah. Memberi nafkah maksudnya memberi orang nak masjid dia bagi duit. Kan? Korban pun dia bagi lembu. Contoh kan. Yang tadi tu ambil lembu tu, sembelih lepas tu jual. Contohlah kan. Mana yang lebih baik? Dilema nak jawab kan? Pada zahir orang kafir itulah, tapi pada hakikatnya ialah orang Muslim. Saya cuba bayangkan dengan satu peristiwa lah yang saya reka sendiri, iaitu kalau kita diberi kehormatan untuk penghormatan, diberi penghormatan untuk pergi ke satu resort kan, satu resort yang hebat ni milik orang Islam, dan dia bagikan semua fasiliti yang ada kat situ untuk kita. Satu yayasan taklim contohlah kan, untuk pergi sana kan, dia bagi semua apa saja, nak apa je bagi. Nak air zam-zam, dia hantarkan kapal terbang beli air zam-zam khas. Nak beli, cakaplah apa pun. Okey. Jadi kita cuba bayangkannya, bila hari terakhir tu kita nampak bos tu yang offer kita bagi dengan Pak Gad yang duk jaga kita selalu ni kan, kita tak ucap terima kasih pada bos ni. Kita buat tak tahu kat dia, tapi kita ucap terima kasih pada Pak Gad ataupun driver ni yang selalu bersama dengan kita ni. Adakah kita beradab? Dah, dia bagi kita semua free of charge. Bahkan dengan segala kehebatan yang kita nak lah, apa-apa yang kita nak dia bagi. Macam tadi, kita air zam-zam tak ada pun dekat resort Langkawi tu contohlah kan, tapi dia kata saya nak air zam-zam, datang air zam-zam. Nak apa? Nak entahlah apa benda pun, dia bagi betul-betul. Kita tak cakap terima kasih pada dia kerana dia tak ada bersama kita, tapi kita cakap terima kasih pada orang yang mendampingi kita ni, tapi dia adalah driver ataupun guard. Adakah kita beradab ataupun tidak? Di masa akhir-akhir tu, di masa bos tu ada, Pak Gad tu pun ada. Kita pun tak tahu pada bos ni. Nak kita terima kasih pada dia ni. Beradab ke tidak? Tak beradab. Walaupun nampaknya, terima kasih Pak Cik kan, tolong kami apa semua, terima kasih abang. Yang bos tu dia buat tak tahu je kan. Kawan tu duduk lah. Kawan tu tak kisah dia tak, orang terima kasih tak kisah, dia duduk je lah kan, tapi tak ada seorang pun daripada kita bagi terima kasih pada dia. Adakah kita semua beradab? Tak beradab. Kenapa? Kerana driver dengan Pak Gad tu, dia tak boleh buat apa kalau bos tak izinkan, bos tak arahkan dia tak. So itulah maknanya walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat. Allah bagi kita semua benda kan, kita tak buat baik pada Allah, tak beriman, syirik pada dia, hak Allah tu sendiri, hak Allah, tak beriman dengan Allah, kemudian sembah selain daripada Allah, bersama Allah, maknanya syirik lah kan, kufur dan sebagainya, tapi buat baik pada manusia. Bila orang jatuh, angkat kan, bila orang tak ada duit, bagi pinjaman ataupun bagi nafkah. Orang tak ada makanan, bagi makanan. Tapi Allah tak. Sembah Allah, sembah patung, sama naik. Minta tolong daripada Allah, masuk hutan pun minta tolong dari penghulu hutan tu, daripada jin yang jaga hutan tu. Jin jaga hutan kan. So adakah kita yang orang yang beradab bersama Allah? Jawapan dia tidak. Di dunia ni okey lah, tak apa lah. Tapi bila sampai akhirat nanti, itulah dia hakikat sebenar. Sampai di akhirat, tengok tauhid tu tak ada. Berbeza dengan orang yang
dia ada tauhid, dengan Allah tak ada masalah. Tapi dengan manusia ni dia jahat sikit. Bila sebut Malaysia, orang Malaysia bila sebut sikit tu banyak lah kan. Jahat sikit maknanya dia memang jahat lah. Okey. Jadi masalahnya ialah nanti bila sampai hari kiamat, ditimbang amalan baik dan buruk dia kan. Timbang amalan jahat, tiba-tiba bawa satu kad. Kan ada kad bitaqah. Letak kad tu dekat satu neraca. Ni semua amalan jahat ni dah bertimbun-timbun dah. Letak kad tu, kad terus kad tu terus jadi berat. Dan neraca yang satu lagi ni terangkat dan berterbangan amalan-amalan jahat tadi. Jadi tengok dalam kad tu ada la ilaha illallah. Itu dia baik dia. Kan dia tidak mensyirikkan Allah, tapi maksiat punyalah banyak dia buat. So bezakan antara syirik dengan maksiat. Pukul orang syirik ke maksiat? Kisah rokok syirik ke maksiat? Saya bukan nak ajar amalan maksiat kan, tapi nak cerita kan. Tapi maknanya nak ceritakan benda tu. Okay, kalau kita nak buatkan perbandingan antara dua makhluk yang saya sebutkan tadi, kafir yang saleh, kafir tapi saleh kan, saleh kepada hamba, okay, dengan mukmin yang zalim kepada hamba, ataupun kafir tapi muhsin li ibadillah, okay, dengan muslim yang zalim li ibadillah. Kalau buat perbandingan dunia dan akhirat. Jangan buat perbandingan dunia saja, okey, dan jangan buat perbandingan akhirat saja. Kita akan cakap di dunia, jawab begitu. Jadi dunia yang baik ialah orang kafir ini, tetapi di akhirat orang kafir ini akan tetap ke dalam neraka. Kerana dia, kebaikan dia adalah kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq. Sama juga kita sebut Muslim yang orang Islam yang penjenayah tadi tu, di dunia dia jahat. Kita akan kata dia jahat, kita tak boleh kata dia baik. Dia jahat. Kalau kena hukuman, kena hukuman. Tapi di akhirat disebabkan dia tak ada syirik, maka dia akan diampunkan dan akhirnya akan diampunkan, ataupun mungkin daripada awal lagi diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, boleh Jadi dengan tu perbincangan kita dah agak selesai berkenaan dengan perkara ini. Merangkumi atau tidak merangkumi orang kafir, jawapannya ialah ya. Pertanggungjawaban itu merangkumi orang Islam dan juga orang kafir. Cuma orang Islam, orang kafir kalau buat semasa dia kafir tak diterima, dan kalau dia dah kalau dia buat, okey, kalau dia masuk Islam dan dia pernah buat maksiat-maksiat, semua maksiatnya akan diampunkan. Okey. Dan dengan itu kalau kita perhatikan secara umumnya kat sini, ada dua sudut lah yang boleh kita fikirkan. Pertama ialah sudut ancaman. Okay, bila orang kafir baca yang ni kan, kalau sampailah mungkin ada orang kafir yang baca Al-Quran, dia kata masalakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Jadi dia akan nampak yang kalau tak solat kena azab, kalau tak bagi makanan kepada orang miskin kena azab, kalau bercakap yang batil kena azab, kalau kufur kepada hari kiamat kena azab. Jadi itu akan menjadi ancaman. Bila ancaman, dia akan terpanggil untuk meninggalkan benda-benda ni. Okey. Kemudian sudut yang kedua, sudut motivasi, iaitu hadis yang sebelum tu, ama alimta annal islam yahdimu ma kana qablahu, tidakkah engkau tahu bahawa sesungguhnya Islam menghapuskan apa sahaja dosa yang terdahulu. Jadi dia mungkin akan ingat, orang kafir dia mungkin akan ingat, punyalah banyak dosa yang dia buat, jadi tak ada harapan, masuk Islam pun tak ada harapan. Okey, sedangkan bila masuk Islam semuanya akan dihapuskan. Okey. Kalau orang Islam pula macam mana? Macam mana nak hapuskan dosa dia? Dengan bertaubat. Okey. Jadi tak perlu kita nak buat apa kata menghormati sesetengah manusia yang digelar sebagai guru dan sebagainya kan, syekh, okey, untuk mendapat pengampunan. Yang perlu kita buat hanyalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat selesai. Tak perlu kita nak ikut tarikat mana-mana barulah nak selamat. Kan pasal kita dengar banyaklah orang yang satu ketika dahulu mungkin dia jauh daripada Islam, bila dah dekat dengan Islam semula, dia Muslim, tapi bila dekat dengan Islam semula, dia rasa macam dosa dia banyak. Jadi dia rasa nak hilangkan dosa tu perlu kepada penyucian yang apa dia panggil, thoroughly.
pengencian yang benar-benar. Kalau mesin basuh tu, mesin basuh yang jenis bawah tu kan, pusing. Kalau di atas tak kuat sangat kan agaknya, yang bawah tu kuat. Okey, jadi kena basuh betul-betul. Sedangkan sebenarnya tak sepayah itu. Yang perlu ialah taubat sahaja. Setengah orang dia akan masuk tarikat-tarikat tertentu. Tarikat itu akan ajarkan zikir-zikir tertentu. Bacalah astaghfirullah sejuta kali, macam seolah-olah syarat untuk. Tapi biasanya dia tak akan bagi zikir yang biasa. Dia akan bagi zikir yang unik sikit, luar biasa. Okey, bila bagi yang tu, baca sekian, sejuta, ni sejuta, 2 juta, 3 juta kali kan, nak hapuskan benda tu, tak perlu sampai ke tahap tu. Hanya perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ada 4 syarat. Apa dia? Ni muzakarah sikitlah. Menyesal. Kemudian berazam untuk tidak ulang. Kemudian menggantikan dengan amalan-amalan yang baik, dan sekiranya berkaitan dengan manusia, dikembalikan semula. Okey. Baik. Perkara-perkara yang menolak at-taklif. Teruskan dengan perbincangan kita. Antara perkara yang menolak taklif, maksudnya menafikan taklif, ialah jahil, lupa dan dipaksa. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sunan Abi Daud, Kitab At-Talaq. Okey. Hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah mengampunkan maksiat yang dilakukan umatku kerana tersilap, terlupa atau dipaksa. Okey. Sebab tu saya dah sebut agaknya minggu lepas atau sebelumnya, kalau ada orang katalah kan, ustaz, saya ada kerja, sibuk sangat hari ni kan, dan saya terlupa solat. Berdosa tak saya, ustaz? Dia datang tu dalam muka yang apa? Muka yang penuh kerisauan. Dia tak ada muka ustaz lah, kata, kak kan, tadi kak saya sibuk sangat, bos bagi saya kerja banyak sangat, saya terlupa solat Zuhur. Makan Zuhur, maknanya makan tengah hari, dan solat Zuhur dua-dua saya lupa. Makan saya tak kisah kak, tapi solat tu macam mana? Pasal kak pergi kelas kan, saya nak tanya lah. Macam mana? Dosa tak saya kak? Kat sini dia ada apa? Kat sini dia terlupa. So bila dia terlupa, ini kaedah dia. Dia panggil formula dia. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah mengampunkan kesilapan ataupun maksiat yang dilakukan umatku kerana tersilap, terlupa atau dipaksa. Jadi kawan tadi dia terlupa. Jadi kalau terlupa, tak payah nak call, Ustaz Yunus, ada seorang ni, dia tak payahlah kan, jawab terus. Nabi kata kalau terlupa tak payah, maknanya tidak berdosa. Tapi apa pula yang perlu kalau gitu saya kena buat apa? Maknanya burn kan solat tu, tak payah buat ke? Adakah di macam dia panggil bypass atau kan, bukan bypass. Adakah kira tak payah ulang lagi ke? Jawapannya terdapat dalam hadis ini, man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha. Yang sesiapa yang terlupa melaksanakan solat, hendaklah dia melaksanakannya apabila teringat. Okey. Bahkan dalam satu riwayat lain, man nama an salatin aw nasiha, sesiapa yang tidur, okey, yang tertidur bila sampai waktu solat ataupun dia terlupa, maka hendaklah dia solat semasa dia jaga ataupun teringat. Jadi kalau tertidur pun kadang-kadang ada jenis manusia yang tidur mati nama dia. Okey. Tidur dah mati, maknanya susah nak bangun apa semua, bunyilah apa benda pun dia akan ingat di situ sebagai satu mimpi lah, mimpi yang indah kan. Loceng bunyi tu dia mimpi. Okey. Jadi orang macam ni memang ada pun orang macam ni. Okay, bahkan di zaman Nabi pun ada memang seorang sahabiyah, seorang wanita tu berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu tentang suami dia. Dan memang suami dia beritahu, yang sahabat itu mengatakan yang keturunan dia punya genetik dia macam tu. Jadi susah bangun kan. Jadi Nabi tak kisah sangatlah. Okey. Mana bila bangun tu terus salat. Begitu juga kalau ada orang kata saya tersilap. Ustaz, saya tersilap dah Ustaz tadi. Sepatutnya saya bagi sekian-sekian tapi saya tersilap bagi. Kalau tersilap berdosa tak? Tak berdosa. Okey? Kadang-kadang tersilap ni pun mungkin boleh berlaku kepada hakim kan. Hakim bila dia hukum ikut apa? Hujah. Ikut hujah. Adakah semua hujah tu betul? Tak kan? Dia akan, maknanya ada tak boleh sahaja berlaku
hujah tu hujah palsu, tapi hakim zahir nampak inilah yang betul. Jadi kalau dia tersilap kat situ, adakah dia berdosa? Tak, kerana dia dah ikut kaedah yang betul dalam memberi hukuman. Okay. Begitu juga kalau kita tersilap kan, macam mana? Macam puasa. Kan kita ingat dah terbenam matahari dah, kita pun buka puasa. Silap lah, tersilap. Okay. So adakah puasa kita sah ataupun tak sah? Puasa kita sah. Sedangkan makan masa puasa maksiat, tapi disebabkan kita makan kerana tersilap, maka bukan maksiat. Okay. Dipaksa pun sama juga. Dipaksa melakukan kekufuran, melakukan maksiat dan sebagainya. Kalau boleh lawan, tapi kalau tak boleh lawan, maka dimaafkan. Seperti yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ibunya Sumayyah adalah awalu syahidatin fil Islam, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Kemudian bapanya juga dibunuh, mati syahid. Kemudian dia sampai sampai kepada Ammar. Ammar tidak Ammar selamatkan diri dia dengan melafazkan lafaz kufur. Kemudian Ammar radhiyallahu anhu berjumpa kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata, bagaimana hati kamu? Bagaimana jiwa kamu? Kamu rasa macam mana? Dia kata, ajiduni mutmainnun bil iman. Saya dapati diri saya tenang dengan keimanan. Walaupun saya jawab lafaz kufur, tapi hati saya masih yakin dengan iman, dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Islam. Okey. Jadi Nabi mengatakan, ina'adu fa'ud. Sekiranya mereka kembali menyeksa engkau, maka engkau pun kembali melafazkan kekufuran yang mereka minta itu. Okey. Jadi itu namanya dipaksa. Sebab tu kalau kita nampak orang buat sesuatu yang macam maksiat, tengok dulu, adakah dia dipaksa ataupun dia rela. Antara yang kita perlu tengoklah. Kalau dia rela buat, barulah dihukum. Okey. Kemudian okey, di sini Syekh Ibn Utsaimin dia jelaskan lagi maksud jahil, lupa dan paksaan. Jahil ialah tidak mempunyai ilmu. Apabila seseorang yang mukallaf melakukan perkara haram dalam keadaan jahil tentang pengharamannya, dia tidak dikenakan apa-apa. Contohnya bercakap masa solat, dalam keadaan dia tak tahu cakap masa solat tu haram kan. Dia mungkin baru masuk Islam ke kan, dia takbir, kita pun masuk masjid, Assalamualaikum, dia pun Waalaikumsalam kan. Saya jawab tu. Okey. Lepas tu kita tengok, bercakap, nak tanya apa ni? Saya tengah semayang, nak tanya apa lagi? Okey. Contohlah kan. Jadi itu tidak dikira sebagai batal kerana dia tak tahu perkara tersebut adalah haram. Okey. Okey, sini pun satu hujah yang dibawakan berkenaan dengan orang yang solat tapi solat dia terlalu laju sangat. Nabi SAW perintahkan dia supaya qadakkan solat yang masih dalam waktu. Maknanya dia dah solat lama dah, tapi solat-solat yang sebelum tu Nabi tak suruh ulang balik. Nabi suruh dia ulang solat yang sekarang ni. Aku nampak engkau sembahyang laju sangat, pergi. Okey, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik semula ataupun kembali dan sembahyang kerana engkau tadi sembahyang kau tak betul. Dia pun sembahyang lagi. Dan Nabi bila dah selesai tu, ulang balik, tak betul cara tu. Akhirnya Nabi pun huraikan cara nak sembahyang yang sebenarnya dengan tamak ninah ataupun dengan ketenangan dalam solat tu. Tenanglah, maknanya dia kena, maknanya disebutkan bila rukuk anggota badan tu sampai, maknanya dia macam mana? Jadi tenang, bukannya rukuk sikit naik terus. Kan? Rukuk naik turun, sujud sekejap dia cecah ya terus bangun. Itu tak kena cecah lama sikit. Okey, bagi tenang, semua dah sampai baru, bukannya tak gitu. Bukannya kungfu kan. Okay? Jadi solat itu sahaja yang diperintahkan untuk ulang, tapi solat yang sebelum tu tak diperintahkan untuk ulang. Okey. Lupa, kelalaian hati daripada sesuatu perkara yang sudah diketahui.
Yang tadi tak tahu, yang ni dah tahu tapi terlupa, terlalai. Okey, buat benda yang haram tapi dalam keadaan dia lupa. Macam solat yang kita dah sebutkan tadi lah kan. Okey, dia tahu solat itu wajib dan tinggalkan solat hukumnya haram. Tapi terlalu sibuk sangat, dia terlupa nak solat. Jadi tidak berdosa, tapi dia perlulah laksanakan solat itu pada masa dia ingat. Paksaan, memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diingininya. Orang mukallaf yang melakukan perkara haram kerana dipaksa, dia tidak dikenakan apa-apa hukuman. Dia paksa kufur dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Okey, jadi itu semua adalah benda yang dimaafkan, seperti yang saya sebutkan tadi, kisah Ammar bin Yasir. Okey, cuma kat sini bila dia katalah dia dipaksa untuk tidak solat dan dia tak mampu nak lawan, okay, dia pun tinggalkan solat. Tapi bila dah tak ada paksaan, dia kena segerakan laksanakan solat tersebut. Kalau dah keluar masa, qada'kan. Okey. Okey. Kemudian terakhir sekali, perlu diketahui bahawa perkara-perkara yang menolak taklif, maknanya perkara yang menafikan taklif kat sini, ini adalah pada perkara yang berkaitan dengan hak Allah kerana ianya berlandaskan pengampunan dan belas kasihan. Berkenaan dengan hak manusia, perkara ini tidak menolak tanggungjawab membayar pampasan terhadap perkara yang perlu diganti sekiranya Tuhan punya hak tidak memaafkan. Faham tak? Okay, mana kita tersilap kan, kita macam mana? Apa macam mana? Bayar kurang. Kita bayar kurang kan, ataupun kita rosakkan sesuatu benda. Kita ingat ni kita punya yang dah rosak, kita pun baling lah ya, ataupun kita buang. Tiba-tiba bukan kita punya, memang kita punya ada kat sebelah sini kan. Okay, telefon kita tu. Jadi macam mana? Tak, saya tersilap, tak boleh hukum saya, kena bayar pampasan sekiranya, tapi dengan syarat lah, sekiranya Tuan punya tu tidak redha. Kalau dia redha, tak apalah, dah tersilap, tak apalah, saya pun silap juga selalu kan. So lepaslah. Tapi kalau dia tuntut, kena bayar ya. Dan biasanya aksiden berlaku kerana silap lah kan. Ada tak orang yang sengaja buat kereta tu langgar sini, langgar. Kecuali yang baru ni lah, yang agaknya saya tak tahu sama ada dia gila ataupun dia gila ataupun dia ada masalah mental, ataupun dia ada masalah dalam pegangan dia kan. Dikhabarkan dia masa bunuh tu kan, dia tikam, dia sebut takbir apa semua kan. Dia sama ada dia gila ataupun ajaran dia. Okey, ajaran dia, mana kadang-kadang ada setengah ajaran tu bila sampai ke satu tahap macam mana nak sebut lah, kena buatlah sesuatu kan, kena tunjukkan tahap Islam tu. Yang mengamuk dulu kat Putrajaya tu kan, dia tak, apa, lelaki dengan perempuan tu dengan pedang samurai apa semua kan, nak lawan Putrajaya dengan pedang samurai, biar betul kan. Maknanya sama ada dia gila kan, tak waras, ataupun dia ajaran dia. Tapi yang saya risau yang lebih kepada, saya tak tahulah, tapi lebih kepada yang kedua, dia takut dia belajar yang tak betul. Maksudnya kalau kamu tu betul nak syahadah mati syahid, boleh sekarang ni, kamu kena bunuh orang kafir, orang keluar pembunuh. Itu yang sengaja langgar. Bila tengok orang kafir buat bunuh. Kalau orang Islam mungkin ditinggalkan. Okay? Jadi kalau nak belajar tu elok-elok, okay? Carilah yang belajar Quran Sunnah kan. Barulah kita akan nampak kalau nak jihad pun ada syarat dia. Nak jihad ada syarat. Bukan jihad tu sekarang setiap seorang daripada kita keluarkan senjata, beli senjata dan perang. Tak, kena ada syarat dia. Antara syaratnya kena ada di belakang seorang pemerintah. Yang kedua, ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu, untuk melawan mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Nabi huraikan, ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah lontaran. Masa dulu lontar apa? Panah. Sekarang ni anak panah lagi. Tak ada kan. Sekarang ni tak main anak panah ni, main klik je, klik sampai sana. Ataupun tembak kan. Okey. So benda-benda tu adalah Islam ini, Islam adalah agama yang meraihkan fitrah manusia. Jadi kalau nak lawan, kena ada kekuatan. Sebab tu Umar arahkan anak kita supaya diajar merenang, memanah dan berkuda. Okey. Tapi kalau berkuda pun susah, paling kurang naik motor, bukan rempit naik motor, dan naik kereta. Itu paling kurang. Dia kena tahu yang tu. Okey.
Memanah bagus, tembak pun bagus juga. Sebab tu kalau macam PLKN PLKN tu sekiranya sampai ke tahap islamisasi yang baik, maka satu benda yang bagus. Kerana anak kita memang perlu pada latihan. Tapi kena ada, maknanya sampai Jumaat semua orang kena pergi sembahyang Jumaat. Tak ada yang boleh tinggal. Bagus tu. Sembahyang 5 waktu perlu dijaga. Aurat perlu dijaga. Dapat yang tu tak ada masalah. Dan perlu kadang-kadang benda tu dia perlu kepada tahsin. Macam dulu askar tak ada. Askar ada apa sekarang ni? Dia panggil kagat. Kalau polis ada baka agak lah. Kan baka kan? Polis ada baka, askar ada kagat. Itu adalah proses untuk nak islamisasikan benda tu. Kerana sistem yang kita ambil, sistem askar tu, kita tak ambil daripada sistem Islam. Kita ambil daripada sistem kafir lah kan, dalam ketenteraan dan juga bidang polis ni. Jadi perlu ada benda tu. So secara umumnya apa yang saya nak sebutkan tadi, kalau kerosakan itu dilakukan kepada manusia ataupun hak manusia, walaupun atas dasar tersilap, dan apa tadilah kan, tersilap, terlupa dan dipaksa, tetap perlu diberi pampasan, diberi gantian sekiranya tuan punya tak maafkan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Niat tu ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan qada lah, kerana definisi qada ialah sesuatu yang dibuat di luar waktunya, namanya qada. Tapi berdasarkan hadis ni, ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan ada satu lafaz hadis. Hadis yang berkaitan dengan hadis ni, dia satu-satu hadis tu dia kadang-kadang banyak lafaz. Antara hadisnya ialah hadis yang berkenaan dengan perkara ini, ada lafaz yang menyebutkan itulah waktunya. Maknanya kalau seorang tu dia terlupa, tertidur daripada satu solat, kemudian dia terjaga, hendaklah dia sembahyang kerana itulah waktunya. So berdasarkan lafaz tu, sebagian ulama mengatakan ini bukan qada, ini adalah special case. Ini adalah kes yang istimewa ataupun kes terpencil. Dan dalam kes ni tak apa. Tapi kalau kes lain sengaja tinggalkan, macam mana? Orang yang sengaja tinggalkan, dosa memanglah berdosa. Perlu tak dia solat kembali yang dia tinggal tu? Khilaf ulama, ada yang mengatakan perlu qada dan ada yang mengatakan tak perlu qada. Yang mengatakan perlu qada kerana itulah hak dia, berdasarkan kalau dia terlupa, dia kena, kalau dia terlupa dan tertidur, dia kena ganti. Begitu juga kalau kalau dia sengaja, dia perlu ganti juga. Itu hak solat tu, perlu dilaksanakan. Tapi pandangan yang mengatakan tak perlu ganti kerana, pertama, solat ini begitu istimewa. Tidak ada istilah qada pada solat. Kerana benda yang paling benda yang hebat kan, kalau dalam, contohnya dalam 5 rukun Islam tu, tolak yang pertama lah kan, maknanya tolak letak tepi yang pertama, iaitu 2 kalimah syahadah, tu yang paling hebat, betul kan? Tapi lepas tu apa dia? Solat. Lepas solat, puasa. Tengok puasa dengan solat. Solat ni, puasa kalau kita puasa memang boleh diqadakkan. Memang banyak dalil menunjukkan boleh diqadakkan. Kalau musafir, kalau sakit lah, apa benda semua kan, boleh. Tapi ada tak solat kalau musafir boleh ditinggalkan dan qada semula? Tak ada. Kalau musafir tak ada. Kalau sakit ada tak? Tak ada kan? Sebab tu ada tata cara solat orang yang sakit, kan, dengan isyarat ke, dengan apa ke. Jadi dengan itu, ataupun semasa takut dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Jadi ada pun juga cara solatul khauf, nama dia solatul khauf. Tapi tak ada siyamul khauf ada. Kan? Siyamul musafir ada. Tak ada. Siyamul marid, dia tak ada yang tu. Tapi sekiranya kamu musafir, sekiranya kamu sakit, maka gantilah. Tak ada ayat ni pada solat. Sekiranya kamu musafir, sekiranya kamu sakit, maka gantilah solat. Tak ada. Kena juga buat. Jadi pandangan kedua mengatakan solat itu tidak boleh qada. Tak sama dengan puasa.
Kerana solat itu satu benda yang rukun. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perbezaan antara kita dan mereka adalah solat. Siapa yang tinggalkan solat, dia jatuh kafir. Okey, so dengan itu tak ada qada. Siapa yang sengaja tinggal, tak ada qada. Dia perlu istighfar dan bertaubat. Dia perlu bertaubat dan istighfar, tak ada qada. Dan benda yang tak ada qada ni, dia cukup hebat, tak ada ganti. Macam contohnya, agaknya lah kalau betul insya-Allah, kalau mak kita kan, mak bapak kita meninggal, ada ganti tak? Tak ada. Kalau suami kita meninggal, saya nak sebut isteri tapi terkeluar suami, tak apalah kan. Kalau suami kita meninggal, banyak boleh ganti kan. Kalau isteri kita meninggal, lagi banyak boleh ganti. Nampak tak? Okay, sebab tu dalam satu peristiwa di Mekah, di Mina, masa satu tahun dulu ada kebakaran kat Mina kan, masa gas meletup. Sebab tu sekarang ni gas tak ada lagi dah kat Mina tu. Okey, gas meletup, terbakar semua. So ada seorang ni, dia nampak mak dia, nampak anak dia. Dia keluarkan anak dia dulu, nak masuk ambil mak dia, dah terbakar dah. Jadi dia pun dia macam menyesal lah kan. Dia jumpa Syekh tu memang marah kat dia. Syekh kata, kenapa kau tak keluarkan mak kau dulu? Anak kau boleh diganti, mak kau tak boleh ganti. Dia Syekh tu tak ada bagi orang kata apa, tak ada bagi macam satu jawapan yang nak tenangkan hati dia. Tak ada, susahkan dia lagi ada. Pasal mak kau tak boleh ganti, tapi anak kau boleh ganti, tak ada masalah kan. Tak dapat daripada isteri, ini tambahan saya lah, tak dapat daripada isteri yang pertama, daripada isteri yang kedua. Dari sini minta maaf, saya gurau sikit je. Kalau marah tu minta maaf. Tapi mak tak boleh ganti. Sepatutnya kau keluarkan mak kau dulu, barulah keluarkan anak-anak kau yang kau boleh keluarkan. Tak boleh, tak apa. Tak seperti, maknanya satu benda yang tak boleh diganti kan. Dia, orang Inggeris kata agaknya priceless, yang tidak ternilai. Bukan tak ada harga, tidak ternilai. So ada benda yang kita boleh beli kan, tapi ada benda yang tak ada nilai, kita tak boleh nak beli. Okay? So solat begitulah dia. Ibaratnya macam mak bapak kita, dia tak boleh diganti. Tapi kalau puasanya lain-lain tu masih lagi ada ruang. Sebab tu Nabi katakan perkara yang membezakan antara Muslim dan kafir ialah as-salah. Okay? Baik, dengan itu kita dah faham secara ringkas bahawa yang berkaitan dengan hak Allah. Okay, ini satu kaedah juga. Satu benda yang, satu amalan berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak Allah tadi, kita apa? Asasnya adalah pengampunan dan belas kasihan. Kalau silap dengan Allah, Allah boleh ampunkan, selagi mana tak sampai ke tahap syirik. Okey, tapi kalau silap dengan manusia, jangan main. Akhirat nanti manusia tu cari, ya aku punya pahala tak cukup ni. Ustaz tu pernah maki aku dulu. Dah pasal ustaz tak semestinya ustaz tu baik kan. Ada yang ustaz kadang tersilap kan. Okey, tak apa, hari ni ustaz ke tak ustaz, aku nak ambil juga. Okay, dia pun ambil satu, nama dia okey. Yang masalah orang yang memaki dan mencaci, mencerca, memukul dan sebagainya, menzalim, boleh jatuh muflis pada hari akhirat. Ini masalah yang besar. Okay? Jadi soalan tadi saya dah jawab kan. Okay? Saya pun lupa dah soalan tu apa, tapi tak apalah, kita jawab dulu. Ada soalan lain ya sebelum kita teruskan? Ya. Kalau apa syarat-syarat untuk imam? Contohnya kalau budak umur 11 tahun, dia tak balik tapi dia dah sampai tahap memayyiz. Boleh tak kami kita beri imam dia bagi seorang perempuan yang dah balik? Okey. Boleh tak budak yang mumayyiz jadi imam? Jawapan dia boleh. Boleh, okey. Cuma bila sebut boleh tu, dia ada dalil dia ada perbincangan dia. Antara dalilnya ialah satu hadis yang sahih di mana seorang sahabat tu, kabilah dia adalah tempat persinggahan, kampung dia lah. Orang bila sahabat-sahabat Nabi kan, lalu singgah situ. Jadi dia pun, budak-budak kecil, bila dia singgah, dia dengar apa dia orang baca, apa dia orang cakap, dia pun hafal banyak lah. Masa sebelum kabilah dia masuk Islam pun dia dah hafal lah banyak Quran daripada sahabat-sahabat yang berdakwah ni. Jadi bila kabilah dia masuk Islam, dia orang pun cari imam. Aqra'uhum ya'umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam kepada sesuatu kaum ialah orang yang paling mahir lah membaca, paling banyak menghafal. Jadi cari nampaklah budak tu adalah yang paling bagus hafal. Okay, jadi budak tu jadi imam. Okay, yang kisah ni agak lucu sikit lah kan. Bila jadi imam, masa zaman tu pakaian baju ni adalah benda yang
susah lah. Zaman tu zaman orang tak berapa ada duit sangat. Jadi siapa yang ada satu kain tu dah kira bagus lah tu. Tahu tak satu kain? Maknanya baju dia ialah satu kain, sehelai kain. Jadi dia pergi mana kain tu? So kalau nak basuh, jemur sekejap, tak kira apa-apa. Lepas tu keluar dah kering, dia pakai. Ada, memang betul zaman dulu lah. Tapi kita sekarang ni kita tak nak bayangkan. Pasal kita dalam almari kita banyak yang dikenakan hukuman gantung, kan? Kan, hukuman gantung banyak sangat. Ni bila pula aku beli yang ni, kan? So tak apalah. Yang pentingnya ialah satu ketika bila dia sembahyang, pakaian itu dah dia satu, bila seorang ada satu kain, itulah dia pergi sana sini. Mungkin ada yang koyak apa semua, kan? Jadi kali dia sujud, nampak apa? Aurat dia, punggung dia. Jadi ada seorang perempuan kat belakang ni, dia jerit lah, boleh tak tutup punggung imam ni? Kan? Tak, ni cerita betul, bukan saya tak tipu ni, kan? Dalam hadis tu, hadis Sahih Bukhari kalau tak silap saya. Okey. Jadi bila dengar yang tu jemaah dekat surau tu ataupun masjid tu, dia orang rasa sedih lah dengan apa komen dari muslimat ni, kan? Okey. Jadi dia orang pun kumpul duit, beli baju. Dan imam tu kata, itulah hari yang paling saya gembira, dapat baju baru. Maknanya yang penting itu kisah panjang lah, kan? Tapi saya nak ambil bahagian yang imam dia adalah budak kecil, jadi imam, tak ada masalah. Okey. Okey, kita teruskan. Kalau tak ada soalan, kita teruskan sikit. Okey, al-am ataupun umum. Kita ada al-am dengan al-khas, dalil yang umum, dalil yang khas. Okey, ini yang kita nak bincangkan. Al-am ataupun al-umum, bahasa kita pun dah masuk dah, kan, iaitu umum yang merangkumi. Okey. Dalam bahasa Arab, al-am ialah yang merangkumi. Satu benda, lafaz yang merangkumi. Macam kita sebut manusia merangkumi lah. Yang pelajar, dia kata itulah, kan. Dari sudut istilah al-am ialah dari sudut definisi pula. Al-am itu ialah lafaz yang merangkumi seluruh individunya tanpa had tertentu. Seluruh individunya, lafaz itulah, tapi tanpa had. Contohnya, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Al-abrar, kan? Al-abrar ialah orang yang banyak berbakti, banyak buat baik. Siapa dia? Berapa ramai? Dia tak ada had. Tapi dia ada ceritakan tentang sifat benda, apa dia, kumpulan tu lah. Okey, iaitu orang yang banyak buat bakti, buat kebaikan. Okey. Huraian tentang definisi. Yang merangkumi seluruh individunya, terkeluarlah lafaz yang hanya merujuk kepada satu individu atau perkara, seperti al-alam. Okey, kita ada bila sebut satu benda merangkumi banyak, dengan bila sebut satu perkataan dia khusus untuk satu ni je. Satu perkara ataupun satu manusia, satu individu. Itu dalam bahasa Arab disebut al-alam ataupun kata nama khas. Maknanya kita ada pelajar, tiba-tiba kita sebut Ahmad ramai pula, Ahmad bin Muhammad. So Ahmad Muhammad ada seorang, seorang tu ini dah jadi al-alam. Okey, so dia dah terkeluar daripada al-am, dia bukan lagi umum. Dan an-nakira fi siyaqil itsbat, kata nama tidak tertentu dalam konteks positif. Ini saya terjemah sendirilah, faham ke tak faham saya akan uraikan sekarang. Nakirah ialah yang kita ada dalam bahasa Arab makrifah dengan nakirah. Biasanya makrifah ada alif lam, kan, al. Okey, kalau contoh tengok bawah ni, fatahriru raqabah. Okey, maka wajib ke atasnya memerdekakan seorang hamba. Raqabah ada alif lam tak? Tak ada. Maka itulah namanya nakirah. Nakirah ni maksudnya yang tidak khusus. Kalau al-raqabah, dia akan jadi the slave, kan, hamba tertentu, hamba itu. Tapi kalau fatahrir raqabah, seorang hamba, so tak sama, kan. Hendaklah bebaskan hamba itu dengan hendaklah bebaskan seorang hamba. Seorang hamba ni nama dia nakirah fi siyaqil itsbat. Tapi konteks dia konteks yang positif.
Okey, tahriru raqabah, bebaskan, bukannya jangan bebaskan. Kalau jangan bebaskan, konteks yang negatif. Okey, so kalau boleh faham yang tu pun dah okey dah kan. Lafaz raqabah tidak merangkumi seluruh individu yang wujud, tetapi merujuk kepada satu individu tanpa menentukan siapa. Ini beza dengan bila sebut umum, dia merangkumi semua sekali. Semua sekali. Okey. Tapi bila nakirah fi siyaqil itsbat, dia merujuk kepada satu, tapi dia tak tentukan siapa. Okey. So terkeluarlah daripada definisi umum. Kemudian berdasarkan tanpa had tertentu, maka terkeluarlah lafaz yang merangkumi seluruh individunya dengan had tertentu, seperti asma'ul adad, kata nama bilangan, seperti mi'ah, 100, alf, 1000 dan lain-lain. Okey. So kena bezakanlah antara yang merangkumi tanpa had dengan merangkumi dengan had. Okey. So ini adalah perbincangan biasa dari sudut definisi, dan kadang-kadang memang penting untuk kita tekankan huraian definisi. Macam resipi kan, bila disebut gula, masukkan gula. Gula banyak mana? Lagi pula gula dah naik harga ni kan. So kena kurangkan lagi lah guna tu. Okey. Gula katalah setengah kilogram, kita jangan letak lebih, jangan letak kurang. Dia gula, dia asalnya adalah umum. Tapi bila sebut setengah kilogram je, dia dah menjadi khusus. Okey, diletakkan asmaul adad, nama kata nama bilangan. Okey. Bentuk-bentuk lafaz yang membawa erti umum, lafaz yang memang menunjukkan keumuman, seperti kullu, semua, jami', seluruh, kafah, semua, qatibah, semua. Ini semua adalah semua. Semua ini maksudnya ialah semua kan. Tapi dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab, dia berbeza. Kullu, jami', kafah, qatibah, ammah. Terjemah dia semua ataupun seluruh. Okey. Contohnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan kulla syai', segala sesuatu, semua perkara, menurut ukuran, dengan qadar yang tertentu. Okey. Kemudian, so, kalau ada lafaz-lafaz yang disebutkan tadi ataupun yang sepertinya, maksudnya umum. Semua benda, tak ada yang terkecuali daripada dicipta mengikut ukuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mengikut takdir Allah Azza wa Jal. Asma'ul syarat, kata nama syarat. Kata nama syarat ni kita akan huraikanlah kejap lagi. Contohnya Fussilat 46, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa ataupun sesiapa yang mengerjakan amal yang salih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Man amila salihan, kita akan sebutkan siapa ziarah saya apa? Siapa ziarah saya bagi dia hadiah. Contohlah kan. Jadi siapa kat sini? Siapa? Umum. Tak kira siapa, saya tak hadkan siapa pun. Siapa punya ziarah saya akan bagi dia hadiah. Ini contoh saja, okey. Kerana kalau ziarah saya pun tak tentu lagi lah, tapi pasal bagi contoh saja. So bila sebut man amila salih, bila sebut syarat ni, dia kena ada jawab. Boleh tak kita sebut siapa ziarah saya berhenti, boleh tak? Tak boleh. Dia kena ada, dia punya hujung dia, saya akan buat sekian-sekian pada dia. Saya akan hormat dia, saya akan tu dia, saya akan bagi hadiah. Okey, mana amila salihan, boleh tak berhenti situ? Okey, siapa yang buat baik, buat notah, tak boleh. Kena siapa yang buat baik, amal salih, fali nafsihi, dia akan dapat pahala untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Asma'ul istifham, kata nama pertanyaan. Contohnya Al-Mulk 30, faman ya'tikum bima'in ma'in, dan maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu. So man sini siapa? Semua. Soalan ni untuk umum. Jawablah kalau boleh jawab. Okey, tapi tak ada jawapan kat situ. Madza ajabtumul mursalin, apakah jawapanmu kepada para rasul? Qasas 65. Okey, so soalan dia apakah? So apakah ni merangkumi apa yang kamu jawab? Bukannya apakah kalau kita nak khususkan lagi, apakah yang jawapan positif, tak ada. Madza ajabtum, positif ke negatif, apa jawapan kamu? Fa aina tadhhabun, takwir 26, maka kemanakah kamu akan pergi? Bila sebut ke mana, dia boleh kena ataupun boleh dijawab dengan mana-mana nama tempat dekat atas muka bumi ni. Okey, dia umum. Lafaz aina tu umum. Dan aina di sini bukannya aina yang biasa kita letak nama anak-anak kita ni.
Itu adalah aina, ain, okey. Jangan sebut ain pula. Okey. Kemudian lafaz umum yang seterusnya ismul mausul, kata nama sambungan. Okey. Contohnya Az-Zumar 33. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Okey. Ismul mausul kat sini ialah dan orang yang membawa kebenaran, wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Zahirnya kat sini ialah sama ada allazi ataupun ulaika. Dua-dua tu boleh. Okey. Kata nama mausul ini, kata nama sambungan, dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan dengan yang. Yang, bukan sayang, yang. Dia yang makan. Huwallazi akala, yang. Mereka humul ladzina akalu. Mereka yang juga makan. Tapi Arab dia bezakan antara mufrad, musanna dengan jamak. Mufrad iaitu apa dia panggil? Singular. Kemudian kalau dua ni apa dia panggil apa? Double ke dua, dan yang seterusnya iaitu plural. Okey. Cuma kita tak bezakan. Dalam bahasa kita tak bezakan. Terjemahannya ialah yang. Okey. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nampak? Ulaika humul muttaqun. Okey. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami. Walladzina, mereka yang. Itu ismul mausul. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang. Bila ada yang tu je maknanya ismul mausul. Liman yakhsha. Okey. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah segala yang bila ada yang tu je maknanya ismul mausul. Okey. Ma fis samawat. Okey. So bila ada kata sambungan, maksudnya ialah umum. Okey, merangkumi. Kemudian an-nakira fi siyaqin nafi au an-nahi au asy-syart au al-istifham al-inkari. Panjang pula ni. Kata nama tidak tertentu. Nakirah tadi yang tak ada alif lam tu. Kan tadi raqabah kan ada alif lam tak ada kan? Itu namanya nakirah. Okey. Dalam konteks negatif ataupun konteks larangan, ayat tu konteksnya ialah negatif, menidakkan sesuatu. Konteks larangan, melarang sesuatu. Konteks syarat. Syarat maksudnya menyatakan sesuatu, dikaitkan dengan sesuatu. Dan konteks pertanyaan sanggahan. Tanya tapi tanya nak tolak, tanya nak nafikan. Itu adalah istifham inkari. Kerana tanya itu sendiri ada banyak jenis. Betul tak? Ada tanya memang nak tahu, tapi tanya nak ada tanya nak tolak, ada tanya nak apa lagi ya? Nak jatuhkan orang pun ada juga kan. Banyaklah bentuk-bentuk pertanyaan tu. Okey. Baik, pertama ialah wama min ilahin illallah. Ini adalah konteks negatif. Tidak ada kan? Bila sebut negatif ya, ataupun dia sebut nafi, menafikan. Kita senang sikit bahasa Melayu ni. Nafi itu dah di Malaysia kan, menjadi nafi juga. Okey, konteks nafi ialah konteks penidakan. Wama min ilahin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Okey. Okay, jadi bila wama min ilahin, tiada Tuhan. Tuhan itu umum. Dia nakirah tapi dia membawa maksud tiada langsung mana-mana Tuhan. Okey. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini konteks apa? Jangan. Ini konteks larangan. Tadi konteks penafian, ini konteks larangan. Okey. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku, dan jangan syirikkan, jangan sekutukan sesiapa pun dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian itu konteks yang kedua. Konteks ketiga, konteks apa? Syarat kan. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Al-Ahzab 54. Jika kamu menzahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. In, sekiranya. Ini maksudnya syarat.
Maknanya sekiranya maka itu adalah konteks syarat. Kita tak boleh hanya sebut sekiranya kamu datang, betul kita datang noktah, boleh? Tak boleh. Sekiranya kamu datang, maka saya akan siang-siang. Sekiranya kamu menyembunyikan sesuatu, menzahirkan sesuatu ataupun menyembunyikan sesuatu, syai'an di sini adalah umum. Dia akan jadi apa bentuk sesuatu pun, apa bentuk benda pun yang kamu sembunyikan ataupun zahirkan. Okey. Dan terakhir adalah pertanyaan sanggahan, tanya untuk tolak. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. 21 Al-Qasas, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Soalan di sini bukan untuk kita jawab, tapi soalan di sini adalah untuk menolak benda yang disoal. Okey, pasal memang orang tak boleh nak jawab benda ni. Ada Tuhan, iaitu Tuhan sekian-sekian. Jawapan dia salah, pasti salah punya. Siapakah yang mendatangkan cahaya kalau tidak Allah? Okey, maknanya ayat ini kalau nak terjemahkan, dia boleh terjemahkan dalam bentuk yang mudah, iaitu tiada yang mendatangkan cahaya kecuali Allah. Okey. Tapi dia datang dalam bentuk soalan, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Okey, boleh lagi kan? Tak apalah, sini paling kurang kita dapat tahu dah sedikit sebanyak keluasan bahasa Arab tu. Perbincangan ulama kita tentang bahasa Arab bila nak kaitkan dengan usul fiqh, usul hadis dan sebagainya. Okey, perbincangan dia tu perbincangan yang cukup dipanggil apa? Sekolah integrasi apa dia? Perbincangan yang cukup integrated, yang penuh dengan integrasi. Dia ambil dari sana sini untuk kita nak fahamkan sesuatu perkara. Okey. Seperti yang saya sebutkan pada kelas yang lepas, biasanya usul fiqh ni lepas kita tahu bahasa Arab lah. Tapi tak apalah kalau kita tak tahu pun, kurang-kurang kita tahu macam mana kaitan tu diambil dari bahasa Arab untuk dimasukkan ke dalam usul fiqh, untuk memahami nas-nas yang umum, yang khusus, kerana setiap satu tu akan memberi hukum yang berbeza. Okey. Yang keenam, al-mu'arraf bi al-idhafah mufradan atau majmu'an. Jazakallahu khairan. Kata nama yang menjadi khas disebabkan sandaran sama ada satu atau jamak, sama ada singular ataupun plural. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Okey, al-mu'arraf bil idhafah. Tadi tahu kan nakirah kan? Kan lawan nakirah ialah ma'rifah. Ma'rifah itulah mu'arraf. Satu-satu perkataan yang menjadi makrifah. Okey. Tapi di sini makrifah bukan dengan alif lam. Pasal nak jadi makrifah, nak jadi makrifah ni agaknya kita nak sebut spesifik. Okey. Dia boleh jadi dengan alif lam, dia boleh jadi juga dengan mudhaf, idhafah. Okey. Okey, saya uraikan. Al-ni'mah mu'arraf dengan apa? Dengan alif lam kan? Jadi makrifah dengan alif lam. Tapi kalau ni'matallah, ni'mata Allahi, ni'mah mudhaf, Allah mudhaf ilaihi. Ini maknanya bentuk ini dinamakan idhafah, sandaran. Abdullah, kita sebut al-abdu, hamba itu, tapi sebut dia adalah mu'arraf ataupun dia makrifah. Tapi kalau sebut Abdullah, makrifah ke tidak? Makrifah tapi bukan dengan alif lam, makrifah dengan idhafah, disandarkan kepada Allah. Itu maksud kat sini. Okay? Best belajar Nahu ni kan? Saya suka masa belajar Nahu tu dah pening dah. So bila mengajar pun pening lagi kan? Kita macam nostalgia, kepeningan tu dia datang balik kan. Lagi pula kalau bila mengajar, saya akan masuk UKM balik ni. Tapi alhamdulillah Ustaz Arif dia dah settlekan banyak dah. Okay, jazakallahu khairan. Tapi subjek tu memang satu subjek yang akan berkaitan dengan grammar Arab. Dan kadang-kadang bila ajar grammar Arab ni, yang depan yang belajar daripada negara Arab pun kadang-kadang pening. Okay? Jadi saya tak kisahlah kalau tuan-tuan dan puan-puan pening, tak ada masalah lah kan? Tapi kalau yang saya ajaib, kalau bila saya sebut tu ada yang faham, itu memang saya cukup gembira lah. Okay? Mufradan atau majmu'an. Mufrad ialah singular, okay. Majmu' ialah plural. Tak kira sama ada mufrad ataupun jamak. Contoh mufrad ialah ni, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kurniaan Allah kepada kamu. Ni'mah, ni'mah.
Kalau jamak dia apa? Ni'am. Kan? Disebut ni'mah, singular, mufrad. Okey, contoh untuk plural jamak, fadhkuru ala Allah. Maka ingatlah nikmat Allah. Okey, dua-dua ni sama ada sebut nikmat ataupun nikmat tetap umum. Okey, jangan kita faham pula fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat Allah, seluruh nikmat Allah. Tapi bila terjemah yang ni, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu, ni satu nikmat je. Tak, dia masih lagi nikmat yang umum. Walaupun sebut satu, tapi dia merangkumi. Faham ya? Itu yang dia nak jelaskan kat sini. Baik. Al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. So AL yang pertama tu bukannya tambahan, bukan saya silap tulis. Kan, dia al-istighraqiyah, ataupun dia sebut alif lam al-istighraqiyah. Satu perkataan yang menjadi makrifah tapi dengan alif lam yang istighraqiyah. Istighraqiyah ni apa dia? Kata nama yang menjadi khas kerana bersambung dengan alif lam yang membawa maksud menyeluruh. Istighraqiyah ialah menyeluruh. Kerana alif lam tu sendiri dia ada banyak maksud. Okey. Fa'asa fir'aunur rasul. Maka Fir'aun mengingkari rasul. Ar-rasul. Siapa ar-rasul kat sini? Alif lam kat sini adalah alif lam lil ahdi, bukan lil istighraq. Okey, istighraq merangkumi. Kalau kita sebut Musa merangkumi, salah lah. Patutnya kalau kita nak guna alif lam maksudnya istighraq, kita kena terjemah berkenaan dengan Fir'aun tadi kan. Fa'asa fir'aunur rasul. Maka Fir'aun mengingkari rasul. Kalau kita sebut istighraqiyah, seluruh rasul. Sedangkan ar-rasul situ ialah kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Okay, rasul itu, bukannya seluruh rasul. Nampak tak dia punya perbezaan dia sekarang ni, kan? Kalau perbincangan kita di sini al-mu'arraf bi al-istighraqiyah yang menjadi makrifah dengan alif lam istighraq, alif lam yang menyeluruh. Kalau lil ahdi tadi maksudnya ialah yang telah disebut dan diingati. Itu maksudnya lil ahdi tentang Nabi Musa tadi kan. Mufradan atau majmu'an, sama ada mufrad ataupun jamak. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kalau terjemahan yang lebih detail lagi, dan apa? Semua manusia. Ada tak perkataan semua? Tak ada. Tapi kenapa kita terjemah semua? Kerana ada alif lam istighraqiyah. Dan semua manusia dijadikan bersifat lemah. Okey. Kemudian ini insan sini adalah mufrad ataupun singular. Apa contoh untuk jamak ataupun plural? Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka minta izin seperti mana orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Balagal atfalu. Al-atfalu adalah anak-anak, bukannya at-tiflu, iaitu anak seorang. Okey. So boleh tak kita terjemah? Tengok wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dicipta seorang manusia itu dalam keadaan lemah. Seorang tu je yang lemah. Boleh tak? Tak boleh, kerana alif lam kat sini istighraq. Kita kena terjemah semua manusia lemah. Sama dengan wa idza balagal atfalu minkum, dan sekiranya anak-anak kamu sampai ke tahap al-hulum, dah telah bermimpi, sampai tahap baligh, maka hendaklah mereka minta izin. Semua anak. So terjemahan dia sebenarnya sama, walaupun itu lafaz singular, ini lafaz plural. Okey, teruskan. Kata nama yang bersambung dengan alif lam yang membawa maksud sesuatu yang tertentu dalam fikiran, hukumnya bergantung kepada perkara itu. Ini yang saya sebut tadi, alif lam lil ahdi. Faham tak? Okey, tengok okey. Alif lam lil ahdi, dia kena tengok merujuk kepada apa. Kalau merujuk pada umum lah. Kalau merujuk pada khusus, jadi khusus. Okey.
Sekiranya perkara yang dirujuk itu adalah umum, kata nama itu menjadi umum. Contohnya firman Allah Ta'ala surah Al-Hijr ayat yang ke-30. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Al-malaikah, al kat sini, alif lam. Al-malaikah, seluruh malaikat. Kerana konteks kisah tu adalah seluruh malaikat. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat mana yang Allah perintahkan? Semua malaikat. Okey. Sekiranya perkara itu khusus, perkara yang dibincangkan itu khusus, maka perkataan yang masuk alif lam itu, alif lam untuk sesuatu yang tertentu dalam fikiran, alif lam lil ahdi, dia akan jadi khusus juga. Contohnya ialah yang saya bacakan tadi, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa dia? Nabi Musa AS. Maka Fir'aun menderhakai rasul itu. Kita tak boleh sebut ar-rasul sini artinya semua rasul, kerana alif lam di sini alif lam lil ahdi, bukannya alif lam istighraqiyah tadi. Okey. Kemudian dia huraikan lagi bentuk ketiga ataupun maksud ketiga alif lam. Kata nama yang bersambung dengan alif lam yang membawa maksud penerangan kaum ataupun jenis, alif lam lil jins. Okey, untuk jenis lah. Tak tahu kita ambil daripada dia ke dia ambil daripada kita, kan? Kita sebut jenis, Arab kata jins. Orang putih pun kata seluar jins, kan? Tak apa. Maksud penerangan kaum. Okey, alif lam lil jins, ianya tidak merangkumi semua individu. Contohnya ar-rajulu khairum minal mar'ah, ar-rijalu khairum minan nisa. Lelaki lebih baik daripada perempuan. Golongan lelaki lebih baik daripada golongan perempuan. Okey, alif lam kalau maksudnya adalah untuk jenis lelaki, jenis perempuan. Jenis lelaki lebih elok daripada jenis perempuan, bukan umum. Faham tak? Bukan umum. Dia tak merangkumi semua individu, dia merangkumi majoriti. Majoritinya begitu. Dan majoriti tu pun mungkin boleh berubah lah dari masa ke semasa lah. Okey. Faham tak sekarang ni? So dah ada 3 alif lam yang dijelaskan di sini. Alif lam istighraqiyah, betul? Kemudian alif lam apa? Lil ahdi, dan alif lam apa dia satu lagi? Lil jins. Okey. So kalau kita tahu benda ni, kita tak silap dalam memberi penterjemahan. Okey. Ar-rajulu, ni kenyataan umum lah, bukan dalil, bukan apa, tapi kenyataan umum. Ar-rajulu khairum minal mar'ah. Diambil mungkin daripada ayat Quran bila Maryam alaihas salam mendapati anaknya adalah bukan, tak, maaf, siapa dia? Bila Maryam alaihissalam salam dilahirkan, siapa mak bapak dia, siapa? Nabi Maryam alaihissalam, isteri kepada Imran, kan? Okey. Jadi yang pentingnya itulah bila apa ayat tu, wa idh qalat imra'atu imrana rabbi inni wada'tuha untha, kan? Okay, jadi bila isteri kepada Imran melahirkan anak, beliau telah berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkannya sebagai seorang untha, wanita. Wa laysa dzakaru kal untha, dan lelaki tidak sama seperti perempuan. Okey. So secara umumnya begitulah, kan? Maknanya ada dalil memang menunjukkan secara umumnya ada kelebihan lelaki terhadap perempuan. Tapi bila kita keluarkan statement ar-rajulu khairum minal mar'ah, tidak bermaksud semua lelaki lebih baik daripada semua perempuan. Betul tak? Okay. Aisyah radhiyallahu anha lebih baik daripada semua lelaki yang ada zaman sekarang ni. Betul tak? Kan? Siapa nak nafikan benda ni? Kecuali Syiah yang dilaknat oleh Allah. Syiah aja yang kata Aisyah kafirah, kan? Tapi kita ahli sunnah tak ada masalah. Kita mengatakan Aisyah adalah radhiyallahu anha isteri Nabi dan dia terbaik. Nak bandingkan mana-mana lelaki zaman sekarang ni pun tak boleh dibandingkan. Dari sudut apa? Kehebatan di sisi Allah lah. So alif lam kat sini adalah alif lam
penerangan jins ataupun jenis ataupun kaum. Okey. Perkara yang dimaksudkan dalam kenyataan ini ialah kaum lelaki lebih baik daripada kaum wanita, walaupun ada sesetengah wanita yang lebih baik daripada setengah lelaki, dan bukannya semua lelaki lebih baik daripada semua wanita. Okey, saya rasa kita boleh berhenti sini dulu. Sikit lagi kita akan tengok apakah hukum beramal dengan al-am. Kemudian kita akan bincangkan juga pada kelas yang akan datang berkenaan dengan al-khas ataupun khusus. Kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh diajukan. Dan siapa yang nak balik pun boleh juga, pasal masa pun dah habis. Ya. Haram. Ya, haram. Saya bila nak datang sini tadi baru teringat soalan tu. Jadi tak sempat nak ulang kaji. Okey. Minggu ni minggu yang sibuk sikit untuk saya lah. Manzilah bainal manzilatain. Dia antara dua peringkat, dua tempat lah. Dia nak pindah ke UKM, jadi banyak benda nak kena selesaikan kat tempat kerja sekarang ni. So tangguh lah. Tangguh. Tapi kalau ada ustaz lain tanyalah. Bagaimana soalan itu berkaitan dengan cara menghalalkan mahkamah itu? Nanti yang katakan adakah cara masalahnya ini bagus, tapi cara dia tak betul. Ya. Betul-betul, dia ada kaitan dengan tu. Cuma secara khusus saya tak boleh nak sebut lagi lah. Kadang-kadang sesuatu perkara tu dia, contoh saya bagi contoh lain lah kan. Orang yang duit dia haram, dia belanja kita. Macam mana? Kita tahu lah, bukan kita tahu, kita tahu. Ini pun ada perbincangan dia. Kan? Kadang-kadang kita dalam urusan kita pun kita macam mana kita belilah daripada seseorang kan. Tapi kita tahu tak yang dia dapat dari mana? Kalau dia dapat daripada urusan berunsur riba, daripada harta yang bercampur halal haram, kita pergi 7-Eleven, ada arak kan? Maknanya dia punya perniagaan itu campur. Dia tak ada asing kan? Dia tak ada tingkap khas untuk kan, dia asingkan. Siapa nak beli arak ni kecil, bahagian kecil ni je, okey lah juga kan? Tak ada, dia campur sekali tu. Kita beli roti Gardenia kan? Tan Sri Syed Mukhtar kan? Sokong lah kan? Jangan beli roti lain. Habis roti tu tak apa, nanti dia tambah lagi kan? Okay. So bila kita beli tu, beli di tempat yang bercampur, so macam mana? Masalah kan? Ada masalah. Tapi yang dikirakan sebenarnya ialah urusan kita dengan dia, bukan urusan dia dengan lain-lain. Kita beli apa? Beli roti, selesai. Sebab tu benda tu kadang-kadang dia perlulah juga huraian lah. Jadi kalau toke 7-Eleven tu dia buat jamuan lah untuk kita. Dia dengar ceramah ni, dia buat jamuan, contohlah kan. So macam mana? Boleh tak kita makan? Kerana dia campur. Itu satu hal lah. Okay. Peringkat yang kedua ialah kalau memang seluruhnya adalah haram. Okay, maknanya kalau soalan tadi tu ialah seluruh 10,000 yang dia dapat tu adalah harta haram, dia mungkin jelas lah, senang nak jawab, tak boleh lah. Tapi kalau 5,000 adalah, ataupun 4,000 ke 3,000 ke haram, yang lebih tu halal, macam mana? So kena detail itu, saya tak boleh nak recall sangat benda tu. Ya, tapi masih ada sebahagian ulama' mengatakan kalau pun ada seorang syekh datang sini dari Arab Saudi, dia di kalangan kibar ulama' kat sana lah kan. Dia kata kalau dia menggunakan satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas, orang yang hartanya haram ni, dia lah yang tanggung. Tapi kalau dia bagi pada kita, dia bagi tu tak ada kaitan. Okay. Tapi masih lagi diperbincangkan oleh sebanyak ulama'. Dia perbincangan dia luas, dia kadang-kadang nak sampai tu
Kalau kita tahu kita jual anggur, orang yang beli itu dia akan buat wine, dia akan buat arak. Boleh tak jual? Saya jual je. Nampak tak? Dia tak boleh. Tapi kalau kita beli, kita jual, kita tak tahu dia nak guna untuk apa, itu cerita lain. Sama juga dengan kita beli, kita dapat sesuatu, kita belilah sesuatu yang kita tahu dia curi. Kan? So, kenapa tadi kita kata boleh? Dia kalau belanja kita boleh, kalau kita beli daripada dia tak boleh. Faham Dia letak macam ni Ikut civil law ya, itulah. Maknanya tak kita nak kira dari sudut agama lah. Dia ada telefon, dia letak telefon ni. Okay, kita nak beli telefon dia, nak manfaatkan telefon tu, kita belilah. Boleh ke tak boleh? Sedangkan kita tahu telefon tu curi, ataupun dia nak bagi pada kita. Okey. Contoh lain ialah dia dapat telefon tu dengan telefon tu adalah riba daripada pinjaman yang dia buat. Dia buat satu pinjaman, sampai satu tahap kawan tu dah kena bayar dalam bentuk katalah 1,600 sekarang ni agaknya, ataupun 2,000 iPhone 5. Dia ada iPhone 5, kata apa, aku bagi kau iPhone 5 ni untuk cover apa dia? Untuk cover riba tadi tu. So kita tahu benda tu dan dia pun letak, kata ustaz ambil lah ni. iPhone 5 tak ambil kan. So kena bincang, sabar. Saya tanya ulama dulu. Kalau ulama kata boleh, saya ambil kan. Okey, saya tak boleh jawab lah tu. Kalau ada ustaz-ustaz lain boleh jawab, bagi dia jawab dulu lah. Okey, saya ada lagi yang lain? Tak ada. Okey, kalau gitu kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan lagi kefahaman kita terhadap agama, kerana itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikannya kefahaman untuk agama. Dan kefahaman ini bukan tak terhenti sekadar kefahaman lah, dia perlulah diterjemahkan kepada amalan, dakwah dan juga kesabaran dalam setiap satu yang dilakukan itu. Jadi kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.